Saya bangkit untuk membahaskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 berkenaan kewarganegaraan. Saya ingin menyuarakan beberapa kebimbangan dan persoalan berkenaan dengan hal ini. Pertamanya, kita perlu ingat bahawa kewarganegaraan bukanlah sekadar dokumen, tetapi ia adalah anugerah berharga yang membentuk asas identiti dan kesetiaan seseorang kepada negara. Pada hari kemerdekaan dan pembentukan Malaysia, kaum Melayu telah menghulurkan tangan persaudaraan dengan menghadiahkan kewarganegaraan kepada kaum-kaum lain. Kita tidak boleh mengambil ringan terhadap semangat yang mulia ini. Namun, rang undang-undang yang dicadangkan ini menimbulkan beberapa persoalan. Adakah ia benar-benar mencerminkan semangat perpaduan yang telah kita bina selama ini? Cadangan untuk mewajibkan syarat pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu bagi perempuan asing yang berkahwin dengan warga negara Malaysia, walaupun ada merit, namun ia perlu dikaji dengan lebih teliti. Adakah ini akan menjadi halangan yang tidak adil kepada mereka yang ingin menjadi sebahagian daripada keluarga Malaysia? Saya ingin bertanya kepada kerajaan, sejauh manakah tahap penguatkuasaan syarat asas kemahiran bahasa Melayu ini akan diberikan penekanan? Apakah usaha penambahbaikan dari segi proses saringan yang lebih ketat, seperti ujian bertulis, temuduga secara lisan dan bersemuka permohon, di samping usaha untuk menggalakkan pemohon mengikuti kursus asas bahasa kebangsaan dengan kerjasama DBP. Tuan Yang di-Pertua, kita juga mempersoalkan motif di sebalik penurunan had umur bagi tujuan perolehan dan penamatan kewarganegaraan dari 21 tahun kepada 18 tahun. Walaupun ini selaras dengan pengiktirafan kedewasaan di usia 18 tahun, adakah kita yakin bahawa pada usia ini seseorang sudah cukup matang untuk membuat keputusan serius berkenaan kewarganegaraan mereka? Sejauh manakah kajian yang dijalankan terhadap kesan prospektif, khususnya anak yang telah dilahirkan di luar negara oleh ibu warga Malaysia, serta implikasi terperinci terlibat susulan penurunan had umur kepada 18 tahun yang turut dijalankan oleh negara-negara lain seperti United Kingdom, Canada dan Australia? Lebih membimbangkan lagi adalah cadangan awal untuk memindahkan peruntukan berkaitan kanak-kanak baru lahir yang dijumpai ditinggalkan dan kanak-kanak tanpa kewarganegaraan dari kategori kuat kuasa undang-undang ke kategori pendaftaran. Walaupun ia telah ditarik balik, kita perlu mempersoalkan mengapa cadangan sebegini boleh wujud pada mulanya. Ia menunjukkan kecenderungan yang membimbangkan dalam pemikiran kerajaan. Apa saja elemen mekanisme kawalan yang dirangka oleh kerajaan bagi golongan foundling babies dan generasi kanak-kanak tanpa negara mengambil kira pengguguran perkataan permastautin tetap daripada Seksyen 1(a) selari dengan semangat perlembagaan. Tuan Yang di-Pertua, kita juga perlu mempersoalkan ketidakkonsistenan dalam pendekatan kerajaan. Di satu pihak, mereka mendakwa ingin memperketatkan proses kewarganegaraan, tetapi di pihak lain mereka mencadangkan untuk memudahkan kewarganegaraan bagi anak-anak yang dilahirkan di luar negara kepada ibu warga negara Malaysia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 1(b) bahagian kedua jadual kedua. Walaupun ini satu langkah yang progresif, namun ia menimbulkan persoalan tentang konsistensi dasar kerajaan. Adakah sebarang jaminan kerajaan bahawa setiap permohonan kewarganegaraan akan diteliti secara mendalam dan diselesaikan dalam tempoh yang diperlukan, terutama dalam mana-mana situasi yang mungkin memerlukan lanjutan tempoh? Akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menegaskan bahawa sebagai ahli Parlimen Perikatan Nasional dan pembangkang, kami bukan berbahas untuk menentang. Kami menggesa kerajaan untuk lebih telus dalam niat mereka dan lebih inklusif dalam pendekatan kerajaan. Kewarganegaraan adalah teras kepada identiti nasional kita. Ia bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggungjawab. Sebarang pindaan kepada undang-undang berkaitan kewarganegaraan perlu dilakukan dengan penuh berhati-hati, mengambil kira kepentingan semua pihak, dan yang paling penting menjaga semangat perpaduan yang telah kita bina selama ini. Oleh itu, saya menggesa
agar rang undang-undang ini dikaji semula dengan lebih teliti dengan mengambil kira pandangan semua pihak berkepentingan. Kita perlu memastikan bahawa sebarang perubahan yang dibuat benar-benar memberi manfaat kepada negara dan rakyat, bukan sekadar memenuhi agenda politik pihak tertentu. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Apa itu Harakah Depan Rumah? Harakah Depan Rumah ialah langganan akhbar harakah cetak yang dihantar terus ke rumah pelanggan secara pos. Susah nak dapat akhbar harakah? Jom langgan Harakah Depan Rumah.